Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan rahmat dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita dalam siri ke-36 Goal Forever hari ini. Pada siri kali ini, saya akan kongsikan pandangan saya terhadap 1 bilion ringgit Malaysia yang kerajaan Malaysia pertimbangkan untuk diberikan kepada Air Asia sebagai pinjaman bagi menyelamatkan bisnesnya. Di sini, saya ingin menyuarakan hak saya sebagai pembayar cukai. Wang kerajaan yang hendak digunakan tersebut sebenarnya adalah wang rakyat, wang pembayar cukai. Industri penerbangan global adalah paling terkesan tahun 2020 ini. Di Malaysia, penerbangan keluar masuk dihentikan pada Mac April yang lalu bagi menangani penyebaran COVID-19. Kumpulan Air Asia memiliki 245 buah pesawat dan lebih separuh daripadanya berada di permukaan bumi, tidak terbang kerana permintaan yang jatuh. Tony Fernandes dilaporkan akan kurangkan armada Air Asia kepada 180 pesawat pada penghujung 2021 kelak. Syarikat penerbangan tambang murah tersebut dilanda masalah. InsyaAllah untuk itu, saya ada 5 tajuk kecil yang akan dikongsikan pada siri ke-36 Goal Forever hari ini. Kita lihat kepada tajuk yang pertama, sejarah Air Asia. Pada September 2001, Tony Fernandes menerusi syarikat Tune Air Sdn Bhd membeli sebuah syarikat penerbangan Air Asia dengan harga RM1 bersama-sama dengan hutang sebanyak 40 juta ringgit walaupun bayar hanya RM1. Air Asia ketika itu dimiliki oleh DRB Hicom dan sedang mengalami kemerosotan dan kerugian sejak mula beroperasi tahun 1996. Selepas tahun, Tony berjaya membuat turnaround dan meraih keuntungan dan ianya meningkat setiap tahun sehinggalah tahun 2004. Tony membuat keputusan bijak iaitu membuat tawaran awam permulaan ataupun ringkasnya IPO di mana saham Air Asia bakal dijual kepada pelabur awam. Bintang Tony terus bersinar selepas itu, menjadi sponsor kepada beberapa kelab bola sepak dan untuk 11 tahun berturut-turut mendapat award daripada Skytrax sebagai sebuah syarikat penerbangan tambang murah yang hebat. Tajuk yang kedua, saham Air Asia. Carta menunjukkan saham Air Asia untuk tempoh setahun. Harga terkini adalah sekitar 51 sen, iaitu kejatuhan sebanyak 70% pada tahun setakat tahun 2020 ini sahaja. Hakikatnya, saham Air Asia telah pun mulai merudum lebih 2 tahun lalu, iaitu pada awal tahun 2018 lagi, selepas mencecah paras tertinggi lebih daripada RM4 sesaham di awal 2018. Sayugia diingatkan bahawa tiada COVID-19 pada ketika itu, 2 tahun yang lepas. Paparan ini pula menunjukkan prestasi syarikat sejak 2018. Kita boleh lihat di situ, trend menurun bermula sejak suku keempat 2018 lagi. Seterusnya, tahun 2019 secara puratanya masih menunjukkan kerugian dan 2020 adalah yang paling menggerunkan dengan nilai kerugian mencecah bilion ringgit. Tajuk yang ketiga, pinjaman kerajaan. Pada 13 Oktober baru-baru ini, Nikkei Asia melaporkan bahawa kerajaan Malaysia akan beri pinjaman 1 bilion ringgit. Dari mana datang wang tersebut? Pinjaman kepada Air Asia akan dikeluarkan oleh institusi kewangan tempatan di bawah skim jaminan dana jamin prihatin sebanyak 50 bilion tabung yang ada, yang dikendalikan oleh Dana Jamin Nasional, penjamin kewangan milik kerajaan. Sumber mengatakan bahawa kerajaan pada awalnya menawarkan pinjaman 500 juta ringgit, tetapi kemudiannya
tunduk kepada permintaan untuk 1 bilion ringgit. Mari kita lihat sebelum kita meneruskan perbincangan apa definisi bailout. Kita lihat kepada definisi di sini. Bantuan kewangan kepada seseorang atau sebuah syarikat yang menghadapi masalah kewangan. Dan ciri-ciri masalah kewangan ini ada pada AirAsia. Tetapi Tony mendakwa bahawa beliau bukan meminta bailout penuh daripada kerajaan Malaysia, tetapi sekadar pinjaman bagi membantu aliran tunai syarikat yang terjejas teruk. Seperti syarikat penerbangan di seluruh dunia, AirAsia turut dilanda masalah yang telah mengekang permintaan perkhidmatannya. Justru, AirAsia telah memotong lebih 10% tenaga kerjanya dan merancang untuk mengecilkan armada pesawatnya dalam usaha membendung kejatuhan luar biasa perniagaannya. Saya ada soalan kepada Tony, iaitu jika benar ini bukan bailout, kenapa beliau tidak pergi kepada pihak swasta untuk meminjam? Saya sangsi pihak swasta akan berikan pinjaman 1 bilion ringgit semudah yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia. Atau mungkinkah beliau telah cuba buat permohonan dan ditolak oleh semua bank-bank swasta? Tajuk yang keempat, dakwaan rasuah. AirAsia turut terpalit dengan tuduhan rasuah dalam pembelian kapal terbang daripada Airbus yang melibatkan orang tengah. Airbus mengaku bersalah dan menerima penyelesaian dengan bayaran denda 1 bilion euro kepada pihak berkuasa di United Kingdom. Sebenarnya, sejak sekian lama, Airbus, syarikat yang membekalkan kapal terbang, telah menggunakan kaedah export credits bagi membolehkan syarikat penerbangan yang kekurangan tunai masih memperoleh kapal terbang baru. Dalam satu kes, contoh yang diberikan di situ, disebut bagaimana Airbus bayar $50 juta kepada kelab sukan yang dimiliki oleh eksekutif penerbangan terbabit sebagai imbuhan untuk memenangi kontrak penjualan 180 pesawat Airbus. Jumlah wang penyelesaian yang terbesar setakat ini yang dikenakan terhadap pengeluar kapal terbang. Dan dengan penyelesaian ini, tiada siapa akan didakwa. Tiada siapa masuk penjara. Satu yang menghairankan. Undang-undang kelas atasan untuk golongan atasan dilepaskan dengan sedikit bayaran. Jika berlaku kepada rakyat biasa, tentulah akan masuk penjara dengan hukuman yang lebih berat. Kita sampai kepada tajuk yang kelima dan terakhir, kitaran ekonomi. Ini tajuk yang penting. Ekonomi berkembang untuk tempoh tertentu dan akan diikuti dengan kejatuhan selepas mencecah puncak tertinggi. Ini yang kita namakan sebagai kitar ekonomi, naik dan turun. Secara lebih formal, sebenarnya ada 4 peringkat yang dilalui. Yang pertamanya, proses berkembang, expansion. Peringkat yang kedua, sampai ke puncak, peak. Peringkat yang ketiga, berlaku pengucupan dalam perniagaan, contraction. Dan peringkat yang terakhir, yang keempat, ia akan jatuh merudum ke palung ataupun trough. AirAsia telah lalui satu kitar penuh ke semua 4 peringkat seperti yang disebutkan. Bermula dengan 2 buah pesawat dan mencapai saat kegemilangannya 2 tahun lalu, di mana saat itu juga merupakan saat permulaan kejatuhan. Sebagaimana AirAsia bermula dahulu, selepas ada yang berundur, akan ada orang lain pula yang akan menyambut peluang yang dikosongkan ini. Mereka yang lebih muda, segar dan kuat azam akan muncul model bisnes baharu yang bahkan mewujudkan pelbagai peluang termasuk pekerjaan dan sebagainya. Jadi tak perlu terlalu bimbang tentang kehilangan pekerjaan jika AirAsia ditutup sekalipun. Lagipun dalam bajet tahun hadapan 2021 yang baru dibentangkan, ada beberapa insentif yang diberikan kepada mereka-mereka yang hilang pekerjaan, iaitu yang
Yang pertamanya, kemudahan pengeluaran KWSP sebanyak RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Dan yang keduanya, sistem insurans pekerjaan. Di bawah skim insurans ini, allowance diberikan kepada mereka yang hilang pekerjaan. Banyak mana allowance yang diberikan? Tempoh allowance mencari pekerjaan juga dilanjutkan kepada 9 bulan. Dan mereka akan layak menuntut 80% daripada gaji untuk bulan pertama. Selepas itu, 50% daripada gaji boleh diperolehi untuk bulan kedua hingga bulan ke-6. Dan 30% daripada gaji untuk 3 bulan yang terakhir. Sebagai rumusan, hakikatnya saya lebih cenderung untuk membiarkan bisnes yang dah lama dan ada banyak masalah berundur. Ubat sifatnya memanglah pahit untuk ditelan. Akan ada yang menderita untuk jangka masa yang tertentu. Ataupun umpama sebuah pohon yang besar yang kelihatannya gagah, tapi dalam masa yang sama pohon tersebut ranting-rantingnya banyak yang telah reput. Lebih baik kita buang pohon tersebut dan kita tanam pohon yang baru yang akan naik lebih segar, lebih kuat dan sebagainya. Kita tidak mahu berlaku seperti kata-kata throwing good money after bad. Natijahnya wang RM1 bilion tersebut hangus. Mungkin lebih sesuai dilabur kepada bisnes yang kecil, yang tiada masalah, yang masih segar dan lebih kreatif serta berpotensi untuk memulakan perjalanan baharu. InsyaAllah bertemu lagi kita dalam sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Goal Forever ini. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.